Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid, apa khabar semua? Bertemu kita lagi dalam sesi PDPR pada petang ini. Hari ini kita nak belajar Jawi dengan tajuk ayat kehendak. Apa dia murid? Ayat kehendak. Hari ini kita nak belajar jenis-jenis ayat kehendak. Jom ikuti Ustazah slide yang seterusnya. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan pembelajaran kita hari ini dengan ayat kehendak. Jenis ayat kehendak. Ikuti Ustazah baca sama-sama ya murid-murid. Ayat kehendak ialah ayat-ayat yang diucapkan dengan tujuan memohon permintaan, pertolongan, suruhan, larangan dan jemputan. Ulang semula murid-murid. Ayat kehendak ialah ayat-ayat yang diucapkan dengan tujuan memohon permintaan, pertolongan, suruhan, larangan dan jemputan. Ada berapa jenis ayat kat sini? Yang Ustazah warnakan ni ada 5 jenis ayat untuk digunakan dalam ayat kehendak. Jom ikuti Ustazah kenali jenis-jenis ayat kehendak. Baiklah murid-murid, yang pertama adalah ayat permintaan. Jenis ayat kehendak yang digunakan ialah ayat permintaan. Jom kita baca sama-sama contoh-contoh ayat permintaan. Yang nombor 1, semua murid-murid tahun 5 diminta hadir ke sekolah untuk kelas tambahan. Apa dia murid? Ulang semula. Semua murid-murid tahun 5 diminta hadir ke sekolah untuk kelas tambahan. Jelas murid? Ini adalah jenis ayat permintaan. Yang kedua, murid diminta menjawab soalan yang diberi. Ulang semula. Murid diminta menjawab soalan yang diberi. Ini adalah jenis permintaan. Jelas murid? Kita ikuti slide yang kedua iaitu jenis ayat pertolongan. Baiklah murid, yang kedua adalah jenis ayat pertolongan. Jom kita ikuti contoh-contoh ayat pertolongan. Contoh yang pertama ialah tolong saya belikan teh ais dan nasi lemak. Apa dia murid? Tolong saya belikan teh ais dan nasi lemak. Ini adalah contoh ayat pertolongan. Kalau seseorang ingin meminta pertolongan kepada awak, dia akan gunakan tolong saya belikan teh ais dan nasi lemak. Kalau Ustazah minta tolong Una, tolong saya ambilkan buku di atas meja di bilik guru. Itu adalah ayat pertolongan. Okey, yang kedua. Tolong angkat baju di ampayan. Ulang semula. Tolong angkat baju di ampayan. Yang kedua ini adalah kegunaan kebiasaan di dalam rumah kita. Betul tak? Sama ada ibu, ayah ataupun kakak ataupun adik-beradik yang lain yang lebih dewasa daripada kita yang menggunakan ayat ini untuk meminta pertolongan. Jelas murid? Jom ikuti Ustazah dengan slide yang seterusnya iaitu ayat suruhan. Okey, seterusnya ayat suruhan. Jom kita baca sama-sama contoh-contoh ayat suruhan. Yang pertama, siapkan latihan yang diberi. Ulang semula murid. Siapkan latihan yang diberi. Yang kedua, siapkan tugas kamu dengan segera. Ulang semula. Siapkan tugas kamu dengan segera. Ini adalah ayat suruhan. Jenis ayat suruhan. Kebiasaannya siapa yang guna ayat suruhan ni? Sama ada guru
ataupun kalau di dalam rumah, ibu ataupun ayah ataupun adik-beradik yang lebih dewasa daripada awak. Faham murid? Okey, ini adalah jenis ayat suruhan. Siapkan latihan yang diberi, siapkan tugas kamu dengan segera ataupun lain-lain lagi. Okey, faham? Alhamdulillah, kita teruskan slide yang seterusnya dengan contoh ayat larangan. Baiklah murid-murid, jom kita kenali ayat larangan. Jenis ayat larangan. Baca sama-sama. Contoh yang pertama, jangan bermain di tepi jalan. Jangan bermain di tepi jalan. Yang kedua, jangan bising ketika guru sedang mengajar. Apa dia murid? Ulang semula. Jangan bising ketika guru sedang mengajar. Okey murid, faham di sini? Ayat larangan menggunakan perkataan jangan kerana dia larang. Seumpamanya ayat-ayat jangan bermain di tepi tasik, jangan bermain di tepi sungai, jangan semua yang menggunakan perkataan jangan itu adalah jenis ayat larangan. Baik murid, kita teruskan dengan slide yang seterusnya iaitu jenis ayat jemputan. Baiklah murid, jom kita kenali jenis-jenis ayat jemputan. Kita lihat contoh-contohnya ya. Yang pertama, jemputlah datang ke rumah saya petang ini. Ulang semula murid, jemputlah datang ke rumah saya petang ini. Nada dia ada lembut sedikit. Okey, yang kedua, sila datang ke rumah saya pada hujung minggu nanti. Sila datang ke rumah saya pada hujung minggu nanti. Ini adalah jenis ayat jemputan. Guna sila, jemput, lagi apa? Yang boleh menggunakan ayat jemputan menggunakan perkataan-perkataan jemput, mari, marilah. Itu adalah jenis ayat jemputan. Baiklah murid, sampai di sini sahaja untuk hari ini yang dapat Ustazah sampaikan. Ustazah nak murid-murid ulang kaji apa yang telah kita belajar, jenis-jenis ayat. Ya murid, hari ini kita dah belajar ayat kehendak. Ayat kehendak ada 5 jenis dalam ayat kehendak, iaitu yang pertama permintaan, pertolongan, suruhan, larangan dan jemputan. Murid-murid, Ustazah nak murid-murid faham, ulang kaji apa yang telah murid-murid pelajari. Okey murid-murid, kita ketemu di minggu hadapan. Baiklah murid-murid, sampai di sini dahulu untuk hari ini. Ustazah harap murid-murid dapat mengenali dan memahami apa yang disampaikan oleh Ustazah. Sekian sahaja untuk hari ini. Terima kasih murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.